Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri menerima kunjungan hormat Menteri Jabatan Perhubungan Antarabangsa Parti Komunis Cina Liu Jianchao di Perdana Putrajaya. Dalam kunjungan itu, kedua-dua pemimpin membincangkan kunjungan rasmi Premier Li Qiang sepada sambutan ulang tahun ke-50 hubungan persahabatan Malaysia-China tahun ini. Kata sepakat turut dicapai bagi memperkukuh kerjasama ekonomi selain setuju mengeratkan hubungan intraparti dan berkongsi pendirian yang jitu dan kukuh dalam isu Palestin. Rakyat Malaysia berusia 19 tahun berjaya selamatkan kedutaan Malaysia di Vientiane, Laos dari sindiket penipuan pekerjaan Khamis lepas. Kementerian Luar memaklumkan mangsa diselamatkan selepas pihaknya menerima maklumat daripada polis dan keluarga mangsa. Mangsa telah diperdaya oleh seorang warga asing menerusi media sosial dan dibawa keluar dari Malaysia melalui KLIA 2 pada 25 Mac. Tindakan pantas kedutaan Malaysia di Laos berjaya mematahkan usaha sindiket untuk merekrut mangsa. Mangsa telah dibawa pulang ke Malaysia semalam. Angka terkini individu mengemas kini maklumat sistem pangkalan data utama padu melonjak kepada 9.24 juta. Menerusi data yang dikongsikan Facebook rasmi padu, daripada jumlah berkenaan, paling tinggi yang mendaftar adalah mereka yang menetap di Selangor dengan 1.45 juta orang. Diikuti Johor 1.02 juta dan Perak 0.91 juta orang. Sistem pangkalan data utama padu bertujuan merapatkan jurang sosioekonomi masyarakat dibangunkan dengan panduan, nasihat serta maklum balas daripada beberapa pihak berkaitan dalam menguruskan keselamatan cyber negara. Justru Menteri Komunikasi menegaskan sistem tersebut tiada masalah kerana data disimpan bersifat sulit. Dalam pada itu, Cyber Security Malaysia CSM mengesahkan sistem padu selamat untuk melindungi data peribadi pengguna sekaligus menolak kemungkinan integriti data berpotensi dikompromi. Ketua Pegawai Eksekutifnya berkata, padu telah melalui penilaian kelemahan keselamatan, mematuhi dasar kriptografi negara dan dipantau agensi kerajaan bertauliah. Selain pihaknya juga terus pantau laporan keselamatan cyber berkait sistem padu. Kementerian Komunikasi bersyadah mengadakan jelajah bersama Kementerian Pendidikan bagi meningkatkan kesedaran dan pemahaman tentang penggunaan media sosial, terutamanya TikTok dalam kalangan kanak-kanak bawah umur. Menterinya berkata pihaknya juga meneliti langkah-langkah perlu dalam memastikan kanak-kanak bawah 13 tahun tidak memiliki akaun media sosial kerana ibu bapa tidak cakna dengan had umur tersebut. RM160,000 diperuntuk KPDN Pulau Pinang bagi melaksanakan inisiatif pendigitalan sektor peruncitan Ready di Pulau Pinang tahun ini. Dua bazar Ramadan Rahmah menjadi perintis kepada usaha itu, iaitu Bazar Jalan Mahkamah di Bayar Lepas dan Bazar Ban Busuk Kubang Seman. Bagi menggalakkan peniaga dan pelanggan menggunakan e-dompet atau transaksi tanpa tunai, 2,000 pengunjung terawal hadir telah diberi RM20. Guru wanita bercinta dengan pelajar telah dihentikan tugas sehingga siasatan selesai. Tegas Menteri Pendidikan, guru tersebut perlu melalui semua prosedur siasatan sebelum kementeriannya mengambil tindakan. Pihaknya juga memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi menyiasat kes tersebut selain mengambil pendekatan melindungi anak-anak sekolah. Dalam pada itu mengenai perjawatan warden dalam kalangan bukan guru di sekolah berasrama, Fadlina memaklumkan sedang mempertimbang perkara tersebut termasuk meneliti aspek ekosistem. Beliau mengulas cadangan yang diusul beberapa pihak termasuk ibu bapa bagi menjamin keselamatan pelajar sekaligus meringankan beban guru. RM37.6 juta dibelanjakan bagi menampung kos tol percuma sempena Aidilfitri. Justru kerajaan tidak bercadang untuk menambah bilangan hari tol percuma dan hal itu kekal seperti diumumkan sebelum ini. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Kerja Raya memaklumkan PLAS menjangkakan 2.1 juta kenderaan sehari bakal menggunakan lebuh raya kendalian syarikat itu pada 5, 6, 9, 12, 13 dan 14 April ini.
Sempena Syawal, Mawib taja 10,000 pelajar pulang kampung menerusi program Jom Balik Raya. Kesemua pelajar terdiri daripada 8 institusi pengajian tinggi sekitar ibu negara. Tajaan peruntukan bernilai hampir 1.7 juta ringgit itu meliputi tiket bas dan kapal terbang serta wang saku RM100. 500 veteran UMNO diraih dalam Majlis Iftar Perdana Ramadan Al-Mubarak di Dewan Majlis Daerah Jerantut. Ketua UMNO Jerantut berkata program bagi menghargai pengorbanan dan bakti orang lama bukan sahaja kepada parti itu, juga bangsa dan negara. Veteran UMNO turut menerima sumbangan menerusi majlis berkenaan. 10,000 pengunjung hadir ke program Kembara Buih yang mula dilaksana di Sentul Depo semalam. Angka dijangka mencecah 30,000 orang sehingga esok. Susulan sambutan memberansangkan Fahmi mahu ia diperluas ke lebih banyak lokasi di seluruh negara. Lokasi penganjuran seterusnya di Johor Bahru bermula 5 hingga 7 April. Tidak perlu membesarkan lagi isu berhubung kes token tertera kalimah Allah. Ketua Polis Negara menggesa orang ramai berhenti pembesar isu token tertera kalimah Allah yang dikaitkan dengan kedai serba neka KK Mart. Ini kerana siasatan terhadap kes tersebut sudah selesai dan pelakunya juga sudah dibawa ke muka pengadilan. 2 maut manakala 13 yang lain cedera selepas bas Nike terbalik di Lebuh Raya Kuala Lumpur ke arah timur. Kemalangan berlaku ketika bas bersiaran yang membawa 20 penumpang termasuk pemandu dalam perjalanan dari Terminal Bersepadu Selatan TBS Kuala Lumpur menghala ke Kuantan. Ketua Polis Daerah Bentong mengesahkan tiada mangsa tertindih di bawah bas seperti yang tular dalam rakaman video. Seorang maut selepas motosikal yang ditunggangi dirempuh sebuah bas kilang dalam kejadian di Kuala Ketil Khamis lepas. Ketua Polis Daerah Baling berkata kejadian 8.10 malam itu mengakibatkan mangsa Ui Su Ching, 43 tahun, maut di lokasi susulan mengalami kecederaan parah pada bahagian kepala. Pemandu dan penumpang bas tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang pejalan kaki maut apabila dilanggar sebuah kereta yang dipandu seorang remaja berumur 17 tahun di kilometer 6 Jalan Tenom Entabuan awal pagi semalam. Ketua Polis Daerah Tenom berkata kejadian membabitkan mangsa Mary Guntar, 44 tahun, maut di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala. Kes disiasat bawah Seksyen 41-1 APJ 1987. 60 warga asing dan 3 orang tempatan ditahan Imigresen Johor menerusi serbuan di sebuah premis hiburan. Ia melibatkan 54 wanita dan 6 lelaki pelbagai negara berusia 19 hingga 49 tahun. Semua wanita warga asing itu menyalahguna pas lawatan kerja sementara, pas lawatan sosial dan tidak memiliki permit sah berada di negara ini. 3 warga tempatan yang ditahan merupakan penyelia dan penjaga premis. SPRM mendedahkan jumlah ketirisan akibat kegiatan sindiket penyelundupan membabitkan anggota kastam di kargo KLIA cecah 2 bilion ringgit bagi tempoh 3 tahun lepas. Ketua Bersuruhjayanya berkata setakat ini 34 anggota penguatkuasa dan 27 individu serta pemilik syarikat ditahan menerusi Ops Sampah 2.0 kerana melindungi dan memudahkan kegiatan penyelundupan sindiket. Sindiket penyelundupan tembakau sedut, gegelung besi dan minuman keras tumpas. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM berjaya menyekat sindiket menerusi operasi bersepadu Ops Forte 2024. Anggaran nilai cukai rampasan berjumlah 20.59 juta ringgit. Kesemua rampasan dilakukan sekitar bulan Mac hasil daripada maklumat risikan bahagian penguatkuasaan JKDM Zon Tengah Unit 2 Negeri Selangor. Kes disiasat bawah Akta Kastam 1967 di bawah Seksyen 135-1-A. 16 individu termasuk 2 pegawai bank ditahan dalam serbuan sekitar Gombak pada 20 Mac hingga 22 Mac lalu. Ketua Polis Selangor berkata suspek dipersyai bergerak aktif sejak 6 bulan lalu dikesan menjual akaun bank kepada sindiket penipuan dalam talian. 40 akaun didapati telah dibuka dengan 5 daripadanya terlibat 15 kes penipuan dalam talian melibatkan kerugian 2.3 juta ringgit. Kes disiasat di bawah Seksyen 420-120B Kanun Keseksaan.
Di Mahkamah Session Ipoh, 4 kenalan didakwa atas pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap 2 kanak-kanak November tahun lepas. Kesemua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan berkenaan. Hakim Norita Muhammad Ardani kemudian menetapkan sebutan semula kes pada 8 dan 10 Mei depan. Tempoh reman terhadap 13 pelajar Kolej Vocational Lahad Datu dilanjutkan 6 hari lagi sehingga 4 April ini. Magistrate Nur Ashraf Zulhani membenarkan lanjutan reman berkenaan. Kesemua pelajar berkenaan telah direman sebelum ini bagi membolehkan siasatan lanjut kes kematian seorang pelajar di bilik asrama Kolej Vocational Lahad Datu 22 Mac lepas. Baik, di Mahkamah Session Seremban, sebuah syarikat kilang kelapa sawit di Gemas Tampin dikenakan denda RM150,000 atas 8 pertuduhan melanggar Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 3 tahun lalu. 6 daripada 8 pertuduhan membabitkan Akta Pencemaran Udara dan alat kawalannya, manakala 2 lagi pertuduhan membabitkan kesalahan gagal mematuhi syarat lesen. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC mengeluarkan garis panduan mengenai tata laku untuk pengantara pasaran modal yang disimak semula. Ia bagi meningkatkan standard profesionalisme dan integriti pengantara pasaran modal CMI dalam industri. Garis panduan baru akan berkuat kuasa pada 1 Oktober ini bagi memberi masa mencukupi untuk pengantara pasaran modal membuat persediaan. Simakan garis panduan boleh dibuat menerusi laman web SC. Rapid Bus Sdn Bhd melaksanakan penyelarasan operasi laluan terpilih bagi menambah baik mutu perkhidmatan. Ketua Pegawai Eksekutifnya memberitahu 35 laluan sekitar Lembah Kelang terlibat dalam penyelarasan operasi. Angka itu merangkumi 13% daripada keseluruhan 264 laluan bas Rapid KL. Penyelarasan bagi mengimbangi proses pergantian jumlah bas yang telah dihentikan operasinya berikutan melebihi had maksimum pengoperasian. Petronas Dagangan Berhad PDB akan meneruskan kepelbagaian portfolionya dengan tumpuan kepada sektor sebenarnya dan penyelesaian mobiliti rendah karbon kepada pelanggan. Ia akan disokong perkongsian strategik yang memainkan peranan utama dalam memastikan daya tahan syarikat pada masa hadapan. PDB akan terus menerapkan disiplin dalam pelaburan dan operasi memastikan sumber dioptimumkan dengan berkesan. ICJ mengarahkan Israel memastikan bantuan kemanusiaan segera sampai kepada penduduk Gaza. Perintah terbaru ICJ dibuat ketika pertempuran berterusan di Gaza. Dalam penghakimannya, ICJ menegaskan Israel perlu mengambil langkah yang perlu dan berkesan tanpa melingah dalam memastikan perkhidmatan asas dan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan. Dalam pada itu, Jepun bersiap sedia menyambung semula pembiayaan kepada UNRWA. Penyambungan semula pembiayaan tersebut dijangka dilaksanakan dalam 2 minggu pertama bulan depan. Perkara itu dicapai dalam pertemuan Menteri Luar dengan Pesuruhjaya UNRWA di Tokyo. WHO masih gagal capai perjanjian mengenai kaedah mengendalikan pandemik pada masa depan. Sebahagian besar anggota bersetuju dengan prinsip yang harus dilakukan apabila wabak seterusnya melanda. Namun, masih berbeza pendapat tentang berhubung komitmen yang terikat. Rundingan ke-9 selama 2 minggu yang sepatutnya memuktamadkan perjanjian itu berakhir tanpa membuahkan hasil. Kren gergasi akan digunakan dalam operasi pembersihan serpihan keluli Jabatan Francis Scott Key yang runtuh. Tindakan dilakukan setelah konkrit terbabit menghalang laluan ke Pelabuhan Baltimore selepas dilanggar kapal kargo Selasa lalu. Pihak berkuasa memberitahu kerja pengalihan mengambil masa lama sebelum pelabuhan utama Amerika Syarikat itu boleh dibuka semula. Di Afrika Selatan, 45 penumpang terbunuh apabila bas yang dinaiki hilang kawalan dan jatuh dari jambatan sebelum terbakar. Nahas berlaku di laluan pergunungan antara Mokapeng dan Marken, Limpopo. Ketika kejadian, bas yang membawa 46 penumpang itu dalam perjalanan dari Botswana ke Moria, sebuah bandar di Limpopo. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara Palestin, pasti merdeka. RTM, teman setia anda. Assalamualaikum.